ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan untuk membela Islam. Dengan nama Allah dan Rasulullah, segala kelebihan yang Allah berikan pada Adam ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak cukup ke kau buat bapak aku macam ni? Kau sihir dia sampai dia sakit. Lebih baik kau ambil darah aku untuk kau puas. Aku bukan bawa ajaran Syiah. Ya! Sesungguhnya mereka orang yang sesat. Jauh dari petunjuk. هذا فرعون، هذه أمة. أستغفر الله. Bagaimana kamu solat nanti? Ramai yang akan tinggalkan Islam. Kau bukan Nabi atau Rasul. Nahnu ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن فتنة هذه الدجال. Mahkamah Masyar menanti kau di hadapan Allah pada hari kiamat. Filem Munafik ini mengisahkan seorang pengamal perubatan secara Islam yang bergelar Ustaz Adam. Beliau mengharungi hidupnya selepas terlibat dalam kemalangan langgar lari yang menyebabkan kematian isterinya Sulaika dan anaknya Amir. Kisah hidup Ustaz Adam mula berubah apabila beliau menerima seorang pesakit wanita yang bernama Maria. Maria ini merupakan seorang anak tunggal kepada salah seorang pengamal perubatan Islam iaitu Pak Osman, dan Maria juga mempunyai ibu tiri yang bernama Puan Zati. Unsur-unsur khurafat mula timbul apabila Maria menemui sebuah kotak yang berisi tangkal di rumahnya. Tangkal itu merupakan milik Puan Zati yang mempercayai tangkal tersebut berfungsi sebagai pelindung kepada keluarganya. Namun, setelah kehadiran Ustaz Adam, beliau telah berjaya memusnahkan kewujudan tangkal tersebut. Seterusnya, unsur-unsur khurafat dapat dilihat daripada lakonan Pak Osman yang merupakan pengamal perubatan secara Islam. Pada awalnya telah mengamalkan ilmu hitam melalui perjanjian bersama Iblis, iaitu merupakan salah satu kepercayaan khurafat yang sangat dilaknati Allah. Pak Osman terlibat dengan pengamalan perubatan ini apabila beliau menyimpan perasaan iri hati terhadap Ustaz Adam. Beliau sanggup mempergunakan anaknya Maria untuk membunuh Ustaz Adam. Mengikut kata, kangkangan Hawa menjadi rahsia kepada anak Adam yang durjana. Jadi filem Hantu Bocil ini telah dikatakan mendapat satu kritikan yang hebat daripada berbagai pihak kerana filem ini mempunyai adegan-adegan yang dikatakan terdapat unsur khurafat dan telah mempersendakan agama Islam. Antara unsur-unsur khurafat yang telah ditayangkan dalam filem Hantu Bocil ini ialah kepercayaan menghalau hantu secara berbogel. Kemudian terdapat adegan di mana mereka telah mempersendakan agama. Ada juga adegan di mana pelakon utama iaitu Zizan Razak menyebut dua kalimah syahadah tetapi dengan sebutan yang lain sehingga membawa maksud yang lain. Terdapat juga unsur khurafat iaitu pelakon tersebut memakai baju yang mempunyai tanda salib ke dalam masjid. Kemudian ada adegan di mana pelakon memakan daging dan ulat ketika sedang merasuk seseorang.
Jadi melalui filem ini apa yang telah kita dapat, pengajaran daripada filem ini ialah terdapat lebih banyak pengajaran yang tidak baik ataupun negatif yang telah ditayangkan dalam filem-filem sebegini. Jadi perkara ini boleh menyebabkan golongan muda, iaitu golongan yang senang terpengaruh mengikut perlakuan yang tidak baik yang telah ditayangkan dalam filem-filem ini. Kemudian filem-filem ini juga dikhawatiri akan menyebabkan golongan-golongan tersebut menjadi taksub dan menyebabkan akidah mereka terpesong. Biar pergi hampi, biar tinggal gusi dengan lidah. Yeah! Pandang belakang. Aduh, Nek, cucu tumpang encing. Bila masa pula aku kahwin dengan Datuk kau? Biar kena badannya, jangan kena ekornya. Sebab ekor boleh bergerak-gerak. Wahid? Wahid? Wahid ayah ni! Abang ada buat benda tak senonoh kat luar sana bang. Macam-macam bunyi pelik datang. Lepas tu rumah ni bau busuk semacam bila abang tak ada. Abang! Benar besar tu. Benar besar tu. Ni mesti ada apa-apa di sembunyi pada aku ni. Alah, relax abang. Hari ni hari dia. Kita orang buka kedai WAN Wan Abang T-Eated kawan abang. Nama kedai Wanted. Aku punya. Selatan bertemu api, timur bertemu barat, biskut bertemu Mary. Barat bertemu barat. Lekah. Balik. Filem Ngangkung ni melatari kisah Azim, seorang pemandu lori yang hidup sederhana di sebuah perkampungan pinggir bandar bersama isterinya Suri dan anak perempuannya. Azim mempunyai dua orang rakan baik iaitu Tasnim dan Wan. Tasnim dan Wan ni merupakan kaki ekor iaitu orang yang suka beli nombor ekor. Azim pada asalnya tak menghiraukan aktiviti rakannya, tapi akhirnya terpengaruh juga disebabkan desakan dan kesepitan hidup. Ditambah pula dengan kejayaan Tasnim mengubah gaya hidup setelah berjaya memenangi nombor ekor hasil ngangkung. Bermula dengan hanya untuk melihat, kian hari Azim semakin seronok mengikut Tasnim dan Wan walaupun secara senyap-senyap tanpa pengetahuan isterinya Suri. Berbagai cara dan berbagai jenis bomong mereka jumpa demi mendapatkan nombor untuk mereka beli. Berbagai kejadian seram terjadi sepanjang mereka mengangkung. Perubahan ketara dalam hidup Azim berlaku apabila dia terlibat secara lebih serius hingga mengabaikan keluarga akibat taksub untuk mendapatkan nombor ekor. Sama juga dengan Tasnim dan Wan. Satu hari kejadian berlaku yang benar-benar mengubah hidup mereka. Akhirnya mereka bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Antara pengajaran dari filem ini ialah kita sebagai umat Islam janganlah terlalu mudah percaya dan terpedaya dengan hasutan syaitan. Kita diberi pilihan untuk memilih jalan hidup yang terbaik. Perbuatan yang melanggar batas agama hendaklah dielakkan supaya kehidupan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak lagi jalan-jalan penyelesaian yang boleh diambil untuk kita menyelesaikan masalah, bukan mengambil jalan mudah dan pintas yang kita tahu ada akibat yang akan kita terima. Cadangan yang dapat diberikan ialah perbanyakkan lagi diterapkan nilai-nilai agama dalam sesuatu cerita atau filem supaya masyarakat sedar akan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, mereka juga sedar bahawa yang menentukan hidup adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberi akal untuk berfikir yang mana baik dan yang mana buruk. Kita disuruh berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan supaya kejadian yang dicapai diredai Allah. Sekian, terima kasih. Lafaz kasih menjadi saksi. Ku alun, ku bisik ke dasar hati.
Kutangas nasi mengikat kasih. Hanya kau milikku dan terus menjadi satu. Minum dulu Tak apalah sayang, abang dah lambat lah. Ada banyak kerja lah. Oh, sedap sangat ni. Kau rasa Hairin dengan Fatin tu ada apa-apa? Aku pun jealous lah tengok diorang rapat macam tu. Fatin dengan Harry tu kawan baik. Kenapa abang dia pegang Fatin dari Mira? Siapa isteri abang? Fatin ke Mira? Semua janji-janji jantan lagi ni kita dah boleh percaya. Tak payahlah buat kecil macam ni. Tak payahlah kita kakak macam ni. Kau jangan ingat kau seorang je bos kat sini. Seterusnya, filem seram yang menunjukkan unsur khurafat ialah filem Nasi Tangas. Filem ini diarahkan oleh Hashim Rejab. Filem arahan Hashim Rejab ini didapati bahawa telah menayangkan amalan nasi kangkang, iaitu juga dikenali sebagai nasi tangas, dan beliau juga telah menggunakan mantra yang sebenar, yang mana mantra ini digunakan untuk kebiasaannya digunakan oleh para isteri untuk menundukkan suaminya. Mantra ini juga digunakan di dalam filem yang diarah olehnya. Mantra sebenar yang diperoleh olehnya untuk dimasukkan dalam filem itu diperoleh melalui kajiannya terhadap orang-orang lama, iaitu orang-orang yang tahu berkenaan dengan amalan khurafat tersebut. Hal ini bahaya kerana beliau menayangkan unsur khurafat dalam filemnya itu, dan juga beliau memasukkan mantra khurafat mantra amalan khurafat yang sebenar di dalam filem itu. Meskipun mantra itu hanya digunakan untuk lakonan semata-mata, tetapi sedikit sebanyak apa yang dilakonkan akan mempengaruhi, sama ada mempengaruhi golongan muda ataupun dapat mempengaruhi golongan kanak-kanak sekiranya mereka menonton filem yang dihasilkan oleh Hashim Rejab ini.